Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita akan sambung topik kita. Okey, 1.24 membuat satu kesimpulan bagi satu kes khas berdasarkan satu pernyataan umum yang diberikan secara didaksi pada muka surat 17. Okey, kalau kita imbas kembali, hujah didaktif adalah satu pernyataan umum, kita akan pergikan kepada pernyataan khusus. Okey, kita tengok latihan 24. Cikgu besarkan. Okey, latihan 24. Okey, soalan dia, A, punca kuasa 3 bagi suatu nombor negatif bernilai negatif. Apakah kesimpulan yang dibuat bagi negatif 10 punca kuasa 3? Okey, nah. Okey, so kita highlightkan point dia. Okey, bagi premis yang pertama, dia kata punca kuasa 3 bagi suatu nombor bernilai negatif. Ya. Kenapa? Okey, dia kata bernilai negatif. Okey. Lepas tu dia minta kita buat pada kesimpulannya, dia minta kita buat untuk punca kuasa 3 negatif 10. So apa yang perlu kita buat, kita try dulu buktikan. Negatif 3, bukan. Punca kuasa 3 negatif 10 had ni bernilai negatif tak? So negatif punca kuasa 3 negatif 10 sama dengan, kita nak tengok dia bernilai negatif ke tidak. Okay, tekan shift, tekan kuasa 2. Kita akan mendapat punca kuasa 3. Tekan negatif, tekan 1, tekan kosong. Maksud mana? Jawapan dia adalah negatif 2 perpuluhan berapa tadi? 1,5. Okay, itu jawapan dia lah. Okay. Jadi tengok kat sini, ini adalah bernilai negatif. So kesimpulan kita yang boleh dapat buat adalah, dia ambil balik ni, pernyataan yang disebut tu, negatif 10, punca kuasa 3 negatif 10, bernilai negatif. Sebab apa kita tulis bernilai negatif? Sebab bila kita kira pakai kalkulator memang dapat negatif. Okay, nak? Okay, B. Okay, sebutan ke N dalam satu nombor ialah 2N tambah 1. Okay, dia kata sebutan ke N. 2N tambah 1. So, dalam soalan ni, dia minta adalah nilai sebutan ke 10. Dia suruh cari nilai sebutan yang ke 10. Okay, so kita cuba buktikan. Okey, nah, dia minta T10, nilai yang ke 10. Kita cuba masukkan dalam pola ni lah. Okey, jadi 2. Okey, N kita 10 kan? 10 tambah 1. Jadi 2 darab 10 kita dapat 20 tambah 1. Jadi 20 tambah 1 kita dapat 21. Okey. Jadi kesimpulan kita ambil had ni. Okey. Nilai sebutan ke 10 ialah 21. Okey, nak? Okey, C. Okey, C. Isi padu bagi sebuah kubus panjang sisi dia ada 5 cm ialah X3. Berapakah
dia tanya, berapakah isi padu bagi kubus tersebut? Berapakah isi padu bagi kubus tersebut? Dia nak minta kubus. Okey, kalau kubus, kalau kamu ingat bentuk kubus adalah bentuk dia mempunyai sama sahaja panjang. Ini adalah bentuk kubus lah. Okey, kalau dia kata panjang sisi dia kat sini 5. Kalau lah kat sini 5, automatik sini pun 5, sini pun 5. Okey. So dia kasih formula dia adalah X kuasa 3. Jadi kita tahu formula yang diberi X kuasa 3. Jadi masukkan saja panjang sisi ke dalam formula ni lah. Jadi 5 kuasa 3. Okey, 5 kuasa 3 tekan formula berapa kita dapat? 5 tekan shift tekan kuasa 2, kita akan dapat 125. Okey nah. So kita tulis balik menggunakan ayat inilah. Kesimpulan kita, isi padu bagi kubus tersebut ialah 125. Okey nah. Okey. Okey, baik. Seterusnya. Diberi hasil tambah sudut pendalaman sebuah poligon dengan N sisi ialah dalam kurungan N tolak 2 darab 180. Apakah kesimpulan yang anda boleh buat tentang hasil tambah sudut pendalaman sebuah heksagon? So kita highlightkan. Dia kata sudut pendalaman sebuah poligon N adalah sisi. Dia bagi formula N tolak 2 darab 180. So, dia minta kesimpulan tentang hasil tambah sudut pendalaman heksagon. Okey, heksagon bentuknya macam mana? Macam mana heksagon? Ini adalah heksagon lah. Okey, saya cikgu copy. Boleh copy ke image? Paste. Mana pi? Mana pi? Oh, sini pi. Okey, tengok. Okey, heksagon. Ini adalah heksagon. Heksagon ni ada berapa sisi? Okey, cuba tengok dia ada berapa sisi? 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, heksagon mempunyai 6 sisi. So, N ni dia cakap adalah bilangan sisi. So, N kita bersama dengan 6. Okay, jadi, kita buktikan masuk dekat dalam formula untuk buat kesimpulan. Jadi, N tolak 2. Jadi, 6 tolak 2 darab 180. Okey, 6 tolak 2, kita dapat 4 darab 180. Jadi jawapan dia bersama dengan 4 darab 180. 720. So kesimpulan kita adalah
Okay, ambil ayat yang warna biru ni yang cikgu highlightkan. Okay. Hasil tambah sudut pedalaman sebuah heksagon ialah 720. Macam gitu je. Okay nak? 720. Okay. Dan ini kesimpulannya. Hasil tambah sudut pedalaman sebuah heksagon ialah 720. Okay. Okey, habis buat kesimpulan untuk didaktif, kita tengok pula 1.2.5. Membuat kesimpulan umum berdasarkan pola turutan nombor secara induksi. Kalau induksi, okey, satu pernyataan tu daripada khusus dia akan pergi ke umum. Okey nah. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, latihan 25 pada muka surat berapa ni? 18. Latihan 25 muka surat 18. Okey, soalan A. Senang. Okey, latihan 25 soalan dia buat kesimpulan umum secara induksi bagi setiap senarai nombor berpola berikut. Okey, dia bagi A, diberi 2, 6, 10, 14 dan polanya lah. Okey, apa yang berlaku? Okey, senang saja bila kita nak buat kesimpulan untuk hujah didaktif. Okey, tengok A ni lah. Cikgu zoom set. Okey, dia kata diberi 2, 6, 10, 14 kan? Okey, had ni. Yang ni kan 2, 6, 10, 14. Okey, yang ni kita padam. Kita tak nak tengok yang ni. So kita padam. Tak mahu tengok. Okey, balik. Lepas tu, seterusnya, kita cari pula nombor yang sama. Okey, apa nombor yang sama pada pola kat sini? Kita ada nombor 4. 4 ni sama kan? So, dia sama. Sebabkan dia sama, kita tulislah 4. Balik. Lepas tu, apa lagi sama nombor dia? Negatif 2. Sini pun negatif 2, negatif 2, negatif 2. So, kita ambil lah. Negatif 2. Ambil nombor yang sama dulu. Boleh? Okey. So, kat sini lepas tu kita ambil pula nombor apa yang tak sama kat sini. Ada kan? Ni nombor 1, nombor 2 ni. Yang ni pun 3. Yang ni 4. So, dia tak sama. Betul tak? So, cikgu kalakan warna merah lah. Jadi, yang tak sama ni, kita akan tulis dia sebagai ini. Boleh? Disebabkan dia adalah nombor yang tak sama tu, kan? Ni kan tak sama. So, dia meningkat satu kan? Maksudnya, dia meningkat, dia selari kan? Ni 1, 2, 3, 4. So, kita tulis N saja. Okay, nah? Okay, so kesimpulan kita adalah berapa kita dapat ni? 4N tolak 2. Yang mana nilai N adalah, apakah nombor yang tak sama tu? Kita ada nombor 1. Lepas tu, nombor 2. Koma. Lepas tu, 3. Lepas tu, nilai nombor 4. Koma. Lepas tu, tekan titik 3 kali. 1, 2, 3. Macam itulah nak tulis dia. Okay, boleh? Okey, kita pergi pula B. Okey, had B
Diberi 3, 4, 7, 12. Okey, inilah pola dia lah. Macam biasa. 3, 4, 7, 12 pada pola ni kita tak nak tengok. Padam dia. Sampai sama dengan. Tak mau tengok. Gitu. Okey, so kita ambil, kita tengok nombor yang sama. Apa nombor yang sama? Ni. Kuasa 2. Kuasa 2 ni sama. Okey, setiap kuasa 2. Setiap ni dia adalah berkuasa 2. So, kuasa dua-dua adalah sama. Lepas tu apa yang sama? Tambah 3. So, tambah 3 ni sama. Boleh. Jadi, apa yang tak sama? Yang tak sama adalah had ni kan. Ni kosong. Ni 1, 2, 3. Disebabkan kenaikan dia adalah selari, kita akan tambah. Kita akan tulis N. Boleh? Dia tak sama. Kita tulis N lah. Okey. So, jawapan kita adalah N kuasa 2 tambah 3. Yang mana N, senara kan? Nombor yang tak sama. Sini, kosong. Koma. Sini, nombor 1. Koma. Sini, nombor 2. Koma. Sini, nombor 3. Koma. Tak. Cinta kita buat. Kenal? Okey, seterusnya C. Okey, dia beri 3, 1, negatif 1, negatif 3. Lepas tu dia bagi pola. Macam tadi juga. 3, 1, negatif 1, negatif 3 pada pola ni kita tak nak tengok. Padam. Sama dengan apa tak nak tengok? Padam. Okey. So, kita nak tengok adalah nombor yang sama. Okey, sini 5, 5, 5, 5. So, ini sama. Ambil sekali semua negatif pun. So, kita tulis 5 negatif. Sebab dia sama. Lepas tu nombor apa yang sama? 2. Jadi, kita tulis nombor 2. So, apa lagi yang sama? 1. Tak ada dah kan? Jadi, yang tak sama pula. Ni tak sama. Sebab ni 1, lepas tu 2, 3, lepas tu 4. So, yang tak sama kita akan tulis dia sebagai Jadi, apa jawapannya? 5 tolak 2N yang mana N sama dengan tulis balik nombor yang tak sama tu. 1, koma, ni 2, koma, ni 3, koma, ni 4, koma, titik. Nah, okay, D pula. Dia beri 2, 10, 30 dan 68. Lepas tu pola dia lah. So, kita kena buat kesimpulan dia lah. Macam tadi juga, 2, 10, 30, 68 ni, kita tak nak tengok. So, kita padam. Gitu. Okay, so kita nak tengok nombor apa yang sama. Untuk ni, nombor yang sama adalah kuasa 3. Sini. Okay, jadi kita tulis kuasa 3. Macam tu. Okay, nombor apa yang tak sama? Nombor tak sama adalah di sini. Jadi dia N. Tambah. Okay. Yang tak sama pun di sini. Kan? Di 1, 2, 3, 4 kan? Tak sama kan nombor dia. So, kita tulis. Okay, jadi jawapan dia adalah N kuasa 3 tambah N. Di mana N? Senaraikan nombor apa yang tak sama tu. Okay. 1, 2, 3, 4, dot. Okay nah. Itu jawapan dia. Okay. Latihan 25. So, kita pergi pula latihan ke-20.
So tak ada masalah ni. Okay nak. So kita pergi pula latihan ke 26. 1.2.6 menyelesaikan masalah melibatkan penaklukan logik. Okey. 1. Soalan 1. Jumlah jualan kereta yang dicapai oleh penjual kereta didapati meningkat setiap minggu adalah ditunjuk seperti berikut. Okey, minggu pertama 5, minggu kedua 7, minggu ketiga 9 buah, minggu keempat 11 buah. So, apa yang berlaku? Diminta A buat satu kesimpulan tentang pola jualan kereta tersebut. C. Cari bilangan kereta yang dijual pada akhir minggu ke-40. Bincangkan jawapan dengan rakan anda. Okey, so jadi apa yang berlaku? Kita untuk soalan A diminta buat pola kan? Diminta buat pola jualan, betul. Okay, bila diminta pola jualan, kita akan tengok dari segi aspek bilangan kereta. So, kita buat keluar. Berapakah bilangan kereta yang dijual? Berapa iaitu? Ya. 5, 7, 9, 11. Kan? Okay, so, bila kita dah list down, kita tengok pola ni, 5, 7, 9, 11. Okay, kalau 5 pergi kepada 7, berlakunya pertambahan nombor, iaitu sebanyak 2. 5 tambah 2 dapat 7. Ini pula 5 pergi ke 9, berlakunya penambahan sebanyak 2 nombor. 7 tambah 2 dapat 9. 9 pergi ke 11, dapat penambahan 2 nombor. 9 tambah 2 dapat 11. Okay. Kalau kamu tengok, okay, setiap nombor ni, penambahan dia adalah sebanyak 2 kali. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Okey, nah. So, macam mana kita nak buat pola? Okey, senang sahaja. Okey, mula-mula kita tulis had nombor depan ni. Nombor depan tu 5 kan? So, 5 tambah. And then, kita tulis yang atas ni. Disebabkan sini adalah penambahan sebanyak 2 kali. So, kita tulis 2 lah. Ni salah. Sana. Okay, ini 5. So, kat sini disebabkan dia penambahan 2 kali. Penambahan 2. So, kita tambah 2. Okay, boleh? And then kita tulis and tolak 1. Okay, boleh? So, kita selesaikan. 5 tambah, okay, ini kita faktorkan, kita dapat 2N. Sini, negatif 2. So, bila kita selesaikan, 2N tambah 5 tolak. Salah lah pula. Tolak 2. Dan kita dapat 2N campur 3. Okay. Jadi, pola dia 2N tambah 3. So, kita nak tahu sama ada pola kita ni betul ke tak, kita ujilah. Kita dapat tadi 2N campur 3 kan? So, kita masukkan ke dalam minggu ni N kita lah. Jadi, N kita masukkan. Okay, 2 sini 1 kan? 2, 1 campur 3. Kita akan dapat 2 darab 1, 2 tambah 3, 5. Betul. So, seterusnya 2, N sini 2 campur 3. 2 darab 2, 4 campur 3, 7. Dapat. Betul. Seterusnya 2 darab 3 campur 3. Okey. 2 darab 3, 6.
campur 3, 9. Betul. 2 darab 4 campur 3. Seterusnya lah untuk mengikut 4. 4 darab 2, 8. Tambah 3, 11. Betul. Betul. So, kita punya pola ini adalah diterima. Oh, cikgu lupa tulis. Okay, kan 2N tambah 3 kan? Yang mana N sama dengan, ambil N adalah pada minggu ni. So, N 1, 2, 3, 4, titik, titik, titik. Boleh nak? Okay, B. Okay, cari bilangan kereta dijual pada minggu akhir ke-40. Dia nak minggu ke-40. So, apa yang berlaku adalah kita akan assume N itu adalah 40. So, masukkan nilai 40 ke dalam pola kita ni tadi. Masukkan ke dalam pola ni. Pola kita tadi 2N campur 3. Kan? So, 40 masukkan ke dalam N. Kita jadi 40 campur 3. 2 dalam 40, 80. Campur 3, kita akan dapat 83. Okey nak? Okey. Ni soalan 1. Okey, seterusnya. Soalan terakhir. Okey, soalan 3. Muka surat 19. Berikut adalah 2 pernyataan. Pernyataan pertama, hari ini tidak hujan. Pernyataan 2, jika hari ini hujan, maka Peter tidak pergi badminton. Berdasarkan pernyataan 1 dan 2, bentuk hujah deduktifnya sah. Okey. So, kat sini dia nak minta buat hujah deduktif yang mana hujah tersebut daripada umum kepada khusus. Okey. So, macam mana nak buat hujah dia punya pernyataan? Okey, cuba kamu tengok dekat pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, dia ada bentuk jika, maka. Dia ada bentuk jika, maka. Ingat tak, bila kita nak buat bentuk deduktif, kita nak buat pernyataannya yang ada premis 1, premis 2 tu kan. Yang had ni kan. Dia ada 3 bentuk kan. Betul tak? So, kita kena decide lah. Bentuk 1 ke, bentuk 2 ke, bentuk 3 ke. So, disebabkan pernyataan 2 ni, dia ada bentuk dia jika, maka. So, bentuk dia ada 2 saja. Sama ada bentuk 2 ataupun bentuk 3. Jadi, nombor 1 ni cancel lah. Bukan dia lah. Okey. Jadi macam mana nak tentukan bentuk 2 ataupun bentuk 3? Okey, tengok balik pada ayat dia. Pernyataan sini. Pernyataan sini mempunyai tidak. Ayat tidak iaitu dia menafikan. Jadi bentuk mana yang sesuai? Bentuk 3. Sebab bentuk 3 ni ayat dia ada perkataan bukan. Ini pun bukan. So, kita akan pakai bentuk 3. Yang mana premis yang pertama, jika P maka Q. Dekat pernyataan ini, okey. Hari ini hujan adalah P. Peter tidak pergi main badminton adalah Q. Ini P, ini Q. Jadi kita tulislah. Premis 1, jika hari ini hujan, maka Peter tidak pergi bermain badminton.
Okey, boleh. Okey, so permis 2 pula. Ni bentuk dia kita tengok kan. Apakah susah? Okey. Okey, premis 2. Bukan Q adalah benar. Okey, so premis kedua kita adalah bukan Q adalah benar. Okey, Q kita adalah Peter tidak bermain badminton. So, kita nafikan ayat Q tu, kita akan tulis sebagai Peter pergi bermain badminton. So, kita akan tulis Peter pergi bermain badminton. So, apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita kat sini, bukan P adalah benar. P kita hari ini hujan. So, kita nafikan ayat tu. Macam mana kita nak nafikan? Kalau hari ini hujan, jadi kalau hari ini hujan, jadi bila kita nafikan, kita akan tulis hari ini tidak hujan. Itu jawapan dia. Okay, boleh nak? Okay. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay. Bila kita habis buat soalan menyelesaikan masalah, maka habislah bab 1 kita penakkulan logik. Okay, nah. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih.